Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardhu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kelas mengajian kita. Dengan ini saya menjemput Tuan Guru Baba Zulkifli bin Toyib untuk menyampaikan kuliah kita. Dengan segala hormatnya Tuan Guru Baba dipersilakan. Alhamdulillah kita sambung pada katanya wa tawajjahtu kulla babin minha bi ayatin minal kitabil aziz munasibatin lahu ghayra muksirin minha liyakuna al-kalamu bidzalika wajiz liyakuna al-kalamu biha wajiz. وتوجهت كل باب منها بآيات من الكتاب العزيز مناسبات له غير مكسر منها ليكون الكلام بذلك وجيز. Ini dia sajuk di atas haraf zat. Maka cara bacanya wa tawajjahtu kulla babin minha bi ayatin minal kitabil aziz munasibatin lahu ghayra muksirin minha liyakuna al-kalamu bidzalika wajiz. Bacaannya gitu, tetapi kalau kiri pada asalnya kena baca wajiz. Liyakunal kalamu bidzalika wajiz, dengan bagi faktor bertemu wajiz asalnya gitu. Sebenarnya khabar bagi liyakun, tapi dengan sebab saja itu ditulis dengan wajiz dengan tidak ada alif kemudian daripada haraf zat. Kemudian daripada harazat itu tidak ada alif. Supaya jadi sajuk kita wakaf pada harazat yang disakit. Dan Allah pakaikan tiap-tiap bab. Dan Allah pakaikan tiap-tiap bab daripadanya
dengan membunuh beberapa ayat daripada Quran yang mulia, yang munasabah sekaliannya baginya, hal keadaannya tiada hamba membanyakkan daripadanya. Dan hamba bagaikan dan hamba pakaikan tiap-tiap bab daripadanya dengan membunuh beberapa ayat daripada Quran. Jadi maksudnya setiap-tiap satu bab daripada bab-bab yang lagi akan datang dalam kitab ini ada dimulai dengan ayat-ayat Quran. Selepas itu jadi permulaan dengan ayat Quran, selepas itu diikut dengan hadis. Dengan menggunakan beberapa ayat daripada Quran yang mulia, yang munasabah. Jadi ayat Quran yang disebut, yang lagi akan sebut pada tiap-tiap satu bab itu munasabah sekalian ayat baginya bagi bab. Jadi setiap ayat yang sebut di dalam bab itu ada munasabah dengan bab. Dalam bab sembahyang ada sebuah ayat tentang sembahyang yang ada munasabah sesuai dengan dia. Hal keadaannya, keadaan ayat itu tiada hamba membanyakkan daripada ayat. Jadi dia tak sebut banyak ayat, jadi satu ayat, dua ayat, setengah-setengah bab tu gitu saja. Supaya adalah perkataan dengan demikian itu, dengan mendatangkan ayat tadi itu pendek. Supaya tak jadi panjang perkataan. Jamak Tuhan Bawah. Jamak Tuhan wa tarajjam Tuhan bil lisanil malarubi tazkiratan li wa likulli man waffaqahu lil intifa'i biha al-aqliyul qawi. Bawah. Suara ada gemar sikit bawah. Cuba itu ni macam mana jadi? Rasa jelas sikit. Ustaz Khairul, cuba bagi komen. Ya, Zat? Cuba bagi komen, suara Bapa jelas tak? Bapa cuba cakap. Kalau tak jelas, Ustaz jadi tulis. Ya. Bapa cuba cakap apa?
jama'tuha wa tarjamtuha bil lisanil malayu tazkiratan li wa li kulli man waffaqahu lil intifa'i biha al-aliyyul qawiyyu. Okey, awak je lah. Awak je lah. Allah menghimpunkan dia, Allah menghimpunkan dia dan menterjemahkan dia. Hamba menghimpunkan dia kan risalah dan hamba terjemahkan dia kan risalah tadi dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa dia akan cakap dengan bahasa Melayu supaya jadi ia risalah ingatan, peringatan bagi hamba dan bagi tiap-tiap mereka yang ditaufikkan dia kan mereka bagi mengambil manfaat dengan dia, dengan risalah oleh Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Jadi tujuan musannif membuatkan, menterjemahkan, menghimpunkan risalah ininya, satu tujuannya ialah supaya jadi peringatan bagi diri dia sendiri, untuk jadi peringatan bagi dia sendiri, dan juga jadi peringatan bagi mereka yang dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ambil manfaat dengan kitab ini. Dan bagi tiap-tiap mereka, mereka yang ditaufikkan dia, kan mereka ditaufik bagi mengambil manfaat, ambil guna, ambil berfaedah, dapat belajar, dapat membaca, dapat mutalaah, dapat muzakarah, itu mengambil manfaat. Yang ditaufikkan dia dengan yang mereka, dan bagi tiap-tiap mereka yang ditaufikkan dia akan mereka bagi mengambil manfaat dengan dia, dengan risalah. Dia ambil manfaat itu dengan secara membaca, memahami dan belajar dan mengaji dan mengajar dan menghafal, itu ambil manfaat semua. Ditaufik oleh Tuhan yang Maha Tinggi lagi yang kuasa. Semuanya bagi mereka, tujuan yang keduanya jadi peringatan bagi mereka siapa-siapa saja yang dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk ambil manfaat dengan risalah ini. Itu tujuannya. Faqad qala Allah Ta'ala, maka terjemah dia, maka sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, dan mengingatkan olehmu, mengingat, beri peringatan. Kita beri peringatan kepada yang lain. Yang lain beri peringatan pada kita, kita beri peringatan kepada yang lain. Dan mengingatkan oleh kamu, hendaklah kamu itu beri peringatan sama-sama kamu. Sebab apa? Maka bahawasa mengingat itu, kerana bahawasanya memberi peringatan itu memberi manfaat, ada faedah, ada manfaat akan segala mukmin. Memberi faedah, memberi manfaat kepada segala orang mukmin. Jadi sama-sama kita orang mukmin sepatutnya kena beri peringatan antara satu sama lain. Sebab beri peringatan antara satu sama lain inilah dapat kita berambil faedah sama antara satu sama lain. Sebab tu ingat kepada ayat ni lah, sebab tu dia mengarahkan kita ini. Satunya untuk nak peringat kepada diri dia, beri peringatan pada diri dia sendiri, dan yang keduanya nak peringatan kepada siapa-siapa saja yang dapat taufik untuk ambil manfaat dengan kita. Sebab katanya ayat katanya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu ada faedah, ada manfaat yang tinggi kepada orang mukmin. Wa
raja'an lis-sawabi ini sambung ataf pada tazkiratan li. Waraja'an waw ataf pada tazkiratan li. Waraja'an lis-sawabi likaulihi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili fayakunu dhakhiratan li yaumaddin. Dan kerana ini tujuan yang kedua yang mana musannif menghimpunkan risalah ini dan menterjemahkan risalah ini dengan bahasa Melayu, tidak dikarang dengan bahasa Arab, bahkan dikarang dengan bahasa Melayu. Sebab yang keduanya, dan kerana harapkan bagi pahala. Jadi tujuan yang keduanya nak kepada pahala, harap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia karangkan kitab ini, harap kepada pahala yang berkekalan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa dia nak kepada pahala, dengan sebab ini karangan ini nak kepada pahala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjuk ia atas kebajikan, maka baginya seumpama pahala orang yang memperbuatkan dia. Sebab itu hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Ingat kepada hadis ini, dia katanya barang siapa saja, barang siapa maknanya siapa saja tunjuk ajar. Dia menunjuk, dia ajar atas kebajikan, atas perkara kebajikan. Kita tolong tunjuk ajar kepada yang lain di atas perkara kebajikan, di atas amal ibadat. Maka bagi barang siapa, bagi orang yang menunjuk, yang mengajar tadi itu, seumpama pahala, maka dapat baginya, boleh ke dia ya, seumpama pahala, pahala yang seumpama pahala orang memperbuatkan dia akan kebajikan. Jadi dia sebagai bonus. Apabila kita tolong tunjuk ajar kepada seorang di atas satu amalan kebajikan, maka orang itu pun buat mengikut yang kita ajar. Maka kita akan dapat pahala semacam pahala yang dia dapat. Walaupun kalau kita buat, dapat pahala pula. Kalau kita tak buat, pahala yang dia buat dengan sebab pandai dia buat itu dengan sebab kita, maka kita dapat pahala sama dengan pahala yang dia buat. Lepas tu kalau kita buat pula, sekali kita pun buat, dia pun buat, jadi kita dapat dua kali pahala. Kita dapat dua kali pahala. Pahala yang pertama, pahala kita buat. Pahala yang keduanya ialah pahala yang kita ajar orang itu buat. Jadi dua kali pahala. Maka setengah daripada menunjuk mengajarkan itu, menunjuk mengajar dengan secara menuliskan kitab, menunjuk mengajar dengan secara huraian, dengan secara ikutlah mana cara sekalipun. Jadi orang tu boleh buat amal kebajikan dengan sebab kita, maka kita pun dapat pahala semacam dia dapat. Tapi pahala dia tak kurang. Pahala dia tak kurang. Pahala yang dia dapat, dia tak boleh bagi dengan siapa-siapa, dengan kita pun tak boleh bagi, tapi kita dapat semacam yang dia dapat. Jadi secara yang dapat pada dia, kalau dia dapat 10, kita pun dapat 10. Berkata dia dapat 10, dia bagi 5, dia 5, kita 5, bukan begitu. Dia dapat 10, kita pun dapat 10 juga. Maka jadi ia
pahala itu pertaruhan. Maka jadi ia pahala itu. Ia itu pahala. Pertaruhan bagi hamba, pertaruhan artinya simpanan, pertaruhan artinya simpanan bagi hamba pada hari balasan. Jadi maknanya pahala yang dapat daripada jaksa dia mengarangkan kitab ini jadi simpanan untuk ambil guna pada hari balasan hari akhir, hari kiamat, hari perbalasan amalan. Sebab kalau amalan kita ni, kita pada masa hidup dunia kita tak guna lagi. Kalau gaji yang kita dapat daripada amalan kebajikan kita semuanya kita simpan kita tak guna lagi. Nanti Allah Ta'ala bagi guna pada hari kiamat. Sebab itu dikatakan pahala itu zakirah, simpanan. Salah duit simpanan kita tak guna sekarang. Pada masa hidup dunia kita tak guna pahala yang kita dapat. Kita akan diguna pahala itu pada hari akhirat. Sebab itulah pahala yang dapat mana-mana pun, daripada mana-mana amalan sekalipun disimpan, selepas dibalaskan dengan amalan itu ditunai kepada kita pada hari kiamat. Wasammaituha bisyaratal amilina wa nadaratil ghafilin. Dan hamba namakan dia bisyaratal amilin wa nadaratil ghafilin. Dan hamba namakan dia kan risalah. Risalah ini ada diletak nama dengan nama bahasa Arabnya bisyaratul amilin wa nadaratul ghafilin. Itu nama dia. Artinya menyukakan bagi segala orang yang beramal. Menyukakan, mana kita ni menyukakan kepada orang yang buat amal ibadat. Jadi orang yang buat amal ibadat apabila dia boleh belajar kitab ni jadi khabar kesukaan. Jadi semangat. Untuk jadi kesukaan, jadi semangat dia untuk buat amal ibadat. Dan menakuti bagi segala orang yang lalai. Dan juga kitab ni itu sebagai perkara yang menakuti, yang menggerungkan bagi mereka yang lalai daripada amal ibadat. Wa minallahi subhanahu wa ta'ala arjul qabula fa innahu khairu marjuwin wa akramu ma'mulin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wal karimul halim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hamba harapkan terima. Dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hamba harapkan terima. Jadi dan hamba harapkan terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia harap kepada Allah Ta'ala saja untuk terimakan amalannya. Harap kepada Allah Ta'ala saja, tidak harap kepada yang lain untuk nak terimakan segala amalannya. Maka bahwasanya kerana bahwasanya Allah Ta'ala sebaik-baik yang diharapkan. Sebaik-baik mereka yang diharapkan ialah Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang terbaik untuk kita nak harap kepada dia, tidak ada. Hanya yang terbaik sekalinya, yang orang yang jadi kepercayaan kita, jadi harapan kita ni ialah Allah Ta'ala. Sebaik-baik harapan kita ni ialah Allah Ta'ala. Orang yang jadi harapan bagi kita ni ialah yang paling baiknya ialah Allah Ta'ala. Sebab apabila kita harapkan untuk nak dapat apa-apa daripada Allah Ta'ala, maka dia boleh menolak. Kita harap Allah Ta'ala itu memberi pahala kepada kita.
maka harapan itu ada boleh ditunaikan sebab Allah Ta'ala boleh menunaikan semua. Tetapi kalau kita harap kepada manusia untuk menunaikan hajat kita, untuk menerimakan apa-apa daripada kita, barangkali dia tak kuasa nak terima, barangkali dia tak kuasa nak menunai, barangkali dia tak kuasa nak mensempurnakan hajat kita. Sebab tu dia manusia bukan sebaik-baik mereka yang kita boleh harap kepada dia. Sebab tu Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik mereka yang sebaik-baik yang diharapkan. Dan semurah-murah, yang paling murah, yang paling murah sekalinya ialah Allah Ta'ala, mudah memberi. Semurah-murah yang diciptakan, maknanya semurah-murah yang diciptakan, maknanya Allah Ta'ala sangat senang dia nak tunaikan apa-apa yang kita cita-cita. Segala perkara yang kita cita-cita nak, maka Allah Ta'ala sangat memberi, sangat menunai. Itu katanya semurah-murah yang dicipta. Kita cita nak dapat apa, citalah daripada citalah Allah, bahawasanya Allah Ta'ala mencapai. Dan ialah yang membaikkan, yang memadaikan hamba, wa huwa hasbi. Dan ialah Allah Ta'ala yang memadaikan hamba, yang mencukupi, yang memadaikan hamba. Jadi kita berpegang dengan Allah Ta'ala cukup. Kita harap kepada Allah Ta'ala cukup. Kita tumpu kepada Allah Ta'ala cukup. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala cukup. Kita harap Allah daripada Allah Ta'ala itu cukup. Tak payah kita harap pada yang lain. Apa-apanya kita minta daripada Allah Ta'ala cukup. Tak payah kita minta daripada yang lain. Yang memadaikan hamba. Kita nak apa? Nak kenyang, Allah Ta'ala boleh mengenyang. Nak memakai, nak pakai pakaian, Allah Ta'ala boleh memberikan pakai pakaian. Nak segala-segala nak kitanya, Allah Ta'ala lah yang boleh mencukupi. Yang lain tak kuasa. Dan sebaik-baik wakil, Allah Ta'ala itu wakil yang paling baik. Sebaik-baik wakil yang maknanya kita nak serah kerjaan kita kepada siapa yang lebih baik, serah kepada Allah Ta'ala lah. Sebab dia tu wakil yang paling baik. Sebaik-baik wakil dia, sebab dia boleh tunaikan semua. Kalau kita wakilkan kerjaan kita, urusan kita kepada manusia, barangkali dia tu tak sempat, tak kuasa nak menunai. Tapi kalau kita serahkan kerjaan kita kepada Allah Ta'ala, dia kuasa menunaikan semua, kuasa untuk meluluskan semua. Dan yang amat murah, lagi pula Allah Ta'ala itu yang amat murah, sentiasa memberi, lagi yang lemah lembut. Lagi lemah lembut, tapi nak kata lemah lembut oleh hatinya tak boleh lah. Tapi Allah Ta'ala itu lemah lembut, maksud lemah lembut itu tak segera mengazab. Bukan kalau sekiranya kalau hamba dia ada salah, dia tak segera kepada mengazabkan hambanya. Dia tunggu, dia nanti tengok adakah hamba dia tu taubat ke tidak. Sekiranya kalau hamba dia tu taubat, maka dia ampun, dia tidak mengazab. Dan tiada berpaling daripada maksiat. La haula anil maksiati. Dan tiada berpaling daripada maksiat. Mana tiada berpaling, mana tak boleh lepas daripada maksiat. Kita manusia tak boleh lepas daripada maksiat. Dan tiada kuasa atas ta'at. La wala quwwata.
wala quwwata 'ala ta'ati, dan tiada kuasa dan tiada kuasa atas taat, tak kuasa nak buat amal taat. Kedua-dua itu malaikat dengan Allah yang maha tinggi, malaikat dengan Allah, malaikat dengan pertolongan Allah Ta'ala. Malaikat dengan Allah, ini malaikat dengan pertolongan Allah, malaikat dengan sokongan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita hamba, kita sebagai manusia tak boleh kira dengan semata-mata kita tak boleh nak lepas kita daripada maksiat. Dengan sebab kita ni dilikungi dengan beberapa perkara yang menarikkan kita kepada maksiat tu banyak. Setengah daripadanya syaitan. Syaitan tidak ada pun, kalau syaitan dibelenggukan juga, tetapi ada bersama dengan kita, apalagi ada nafsu lagi. Ada nafsu lagi yang sentiasa menarikkan kepada maksiat. Dan ada orang-orang yang bersama dengan kita yang menarikkan kita kepada maksiat. Jadi kalau kira dengan adat kita hari-harinya, tak boleh lepas kita daripada maksiat. Tetapi boleh lepas juga, itu ingatlah bahasanya itu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Semata-mata diri kita tak boleh nak lepas daripada maksiat. Itu juga kekuatan kita di atas amal ibadat. Kekuatan kita di atas amal ibadat, maka tak boleh nak jadi kuat kita, tak boleh nak jadi gagah kita, kuat kita data amal ibadat, melainkan pertolongan Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tak bagi kekuatan, dia satu kekuatan yang lain pula. Kekuatan amal ibadat ni satu kekuatan yang Allah Ta'ala beri suku sakat daripada kekuatan yang lain. Kuasa akad benda yang berat-berat, kuasa buat tu buat ni, tetapi ada juga setengah orang tu yang akad benda berat-berat dia kuasa. Tapi kekuatan untuk nak berdiri sembahyang dia tidak ada kekuatan. Dia rasa lenguh, dia rasa lemah, dia rasa macam-macam. Tetapi dengan sebab Allah Ta'ala tolongkan dia, bantukan dia, dia boleh buat juga akan amal ibadat. Jadi maknanya kita tak boleh lepas daripada maksiat, melainkan dengan jagaan Allah Ta'ala. Kita tak kuasa, tak mampu nak buat amal ibadat, melainkan dengan tolongan, dengan sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya nak lepas daripada kejahatan, sakut dengan Tuhan juga, tak lepas pada Tuhan, nak boleh buat amal ibadat pun tak terlepas daripada Tuhan. Sudah selesai mukaddimah kita. Itu apa dia? Khutbah kita. Khutbah kita dah selesai, maka sambung pula, masuk pula pada mukaddimah. Ya, bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Selepas tu latar belakang dia itu sebagai apa dia? Khutbah kita. Khutbah kitab, dia dalam kitab tu dia panggil Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, hingga akhir itu panggil khutbah kitab. Lepas tu yang dia ceritakan itu panggil manhaj dia, jalanan dia, latar belakang dia. Lepas tu habis di situ, masuk pula di sini mukaddimah, penduluan. Selepas pada penduluan tu akan masuk dalam bab yang pertama pada muka surat 6 bagi kata. Katanya muqaddimatun fi nubzatin yasiratin fi fadlil ilmi wal muta'allimi wal alimi. Artinya ini suatu muqaddimah, suatu penduluan pada menyebutkan satu potongan yang sedikit. Pada menyebutkan satu potongan yang sedikit
daripada kelebihan ilmu dan orang yang belajar dan orang yang alim. Jadi sini nak menyebutkan satu potongan, mana satu huraian. Nah, satu potongan daripada huraian tapi tidak banyaklah. Untuk nak menyebutkan kelebihan ilmu dan kelebihan orang belajar. Al-ilmi wal muta'alim ialah orang yang belajar dan orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Artinya kata olehmu Muhammad, kata olehmu apa yang disuruh kata itu? Tuhanku Rabbi, Tuhanku Rabbi, tambah olehmu zidni, tambah olehmu zidni, tambah olehmu akan daku, zid itu tambah olehmu, ni akan daku, ilma akan ilmu. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berdoa begini. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berdoa dengan doa ini. Apa dia doa ni? Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambah oleh kamu akan daku akan ilmu. Minta nak tambah ilmu lagi. Di sini menunjuk bahawasanya kalau kita perhati bahawasanya kenapa Allah Ta'ala tidak ajarkan Nabi kata alimni. Alimni, anda memberi ilmu, anda memberitahu oleh kamu akan daku. Tetapi di sini Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berdoa zidni ilma, tambah. Jadi ilmu tu dah ada, minta tambah. Bukan minta ilmu semata-mata, minta ilmu tu dah. Kalau semata-mata minta ilmu, barangkalinya boleh jadi dia tu jahil. Boleh jadi dia tu jahil, tak ada ilmu. Orang minta tu kalau katanya alimni, ajarkan aku, mana aku tak tahu lagi, boleh jadinya begitu. Tetapi kalau katanya zidni ilma, tambahkan ilmu. Ilmu dah ada, minta tambah lagi. Ilmu dah ada, minta tambah lagi. Ilmu dah ada, minta tambah lagi. Sebab itulah munasabah dengan hadis katanya apa dia? Belajar itu daripada buai sehingga lahad. Semenjak kecil sehingga sampai umur lah. Sampai ke tua lah. Dan sebab apa? Sebab ilmu tidak mencukup, tidak rasa cukup dengan ilmu. Dah dapat nak lagi, dah dapat nak lagi. Sebab Nabi katanya dua perkara orang manusia tidak memuaskan mencari-carinya. Dua perkara manusia tidak puas, tidak memuaskan untuk menutupi dan untuk mencari-carinya. Satunya ilmu, yang keduanya harta. Ilmu dah ada nak lagi, ilmu dah ada nak lagi. Begitu juga orang yang mencarikan harta, maka harta dah ada nak lagi, harta dah ada nak lagi. Tidak mencukup, tidak terasa cukup dengan ilmu kalau orang belajar. Kalau orang kerja tidak mencukupkan dengan harta. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad itu berdoa sebagai tauladan kepada kita, nak minta tambah. Minta tambah. Sebab tu kita jangan rasa cukup dengan ilmu yang ada pada kita. Sentiasa kita nak bertambah akan ilmu. Sebab tu disuruh doa zidni ilma. Dan firman-Nya yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Artinya
mengangkat oleh Allah akan segala mereka yang beriman daripada kamu, dan segala mereka yang diberikan mereka itu akan ilmu beberapa darajat. Mengangkat oleh Allah, mengangkat yakni meninggi, mengangkat yakni meninggi oleh Allah, mengangkat akan segala mereka alladzina amanu, akan segala mereka yang beriman. Itu mafhum yang pertama. Allah Ta'ala mengangkat akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang yang beriman, Allah Ta'ala mengangkatkan, meninggikan. Semakin kuat iman, semakin tinggi peringkat dia di sisi Allah Ta'ala. Dan segala mereka yang diberikan mereka itu akan segala mereka akan ilmu. Dan orang yang mempunyai ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat dengan ilmu itu. Mengangkat akan mengangkat beberapa darajat, beberapa peringkat. Jadi Allah Ta'ala dua golongan yang Allah Ta'ala meninggikan dan mengangkatkan. Satunya orang yang beriman. Allah Ta'ala mengangkatkan taraf mereka kepada beberapa peringkat yang tinggi. Yang keduanya, golongan manusia yang berilmu, yang ada ilmu pengetahuan, yang boleh beramal dengan ilmu dia. Golongan ini pun Allah Ta'ala meninggikan dan mengangkatkan juga akan mereka. Itulah jadi yang keduanya, Allah Ta'ala mengangkat akan peringkat orang yang berilmu tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Jadi satu perkara yang sepatut kita tahunya, al-alim tadi. Al-alim maknanya orang yang ada pengetahuan. Orang yang ada pengetahuan. Tak nanti dia boleh panggil ustaz ke panggil apa, itu tak mesti. Orang yang ada ilmu. Ada ilmu sikit ke banyak, itu tak mesti. Tak mesti. Jadi maknanya setiap orang yang ada ilmu, itu dikatakan orang alim. Orang ada ilmu. Ilmu di mana? Ilmu tentang apa yang dia nak buat. Dia nak sembahyang, dia ada ilmu tentang sembahyang. Dia nak puasa, dia ada ilmu tentang puasa dia. Dia nak cari kelebihan puasa, dia tahu cara kelebihan puasa. Dia sembahyang, dia tahu syarat rukun sembahyang. Untuk nak sah sembahyang, itu dah alim pada bab sembahyang. Lepas tu dia nak cari kesempurnaan sembahyang, maka dia tahu cara untuk nak sempurnakan sembahyang. Itu pun orang yang alim pada bab itu. Jadi maknanya kita tidak al-alim di sini tak seperti yang kita fahamlah. Orang itu orang alim, orang ni orang alim. Tak mesti bukan dia maksudnya begitu. Jadi maknanya setiap perkara dalam setiap satu medan macam itu kita tahu. Boleh jadi kita tahu bab sembahyang, kita tahu. Maka dipanggilkan kita orang yang alim di dalam bab sembahyang. Tapi tahu itu banyak peringkat lah. Setengah orang itu tahu sekadar ni, setengah orang itu tahu sekadar ini. Sikit ke banyak. Dia tak mesti katanya yang sangat alim. Kalau ulama-ulama tu panggil orang yang sangat alim. Itu maknanya orang yang ada pengetahuan boleh gunakan dengan ilmu dia kepada amalan dia. Itu dimaksudkan dengan orang alim. Dan sabda Nabi SAW
al-ilmu mirasi wa mirasul anbiya'i qabli. Artinya bermula ilmu itu pesaka dan pesaka segala nabi yang dulu daripada ilmu ialah pesaka peninggalan nabi. Pesaka nabi, peninggalan nabi. Nabi ada meninggal, selepas dia mati dia ada tinggal kepada kita umatnya ialah ilmu. Maka ilmu itulah dikatakan pesaka. Dengan sebab yang kita tahu sikit sebanyak pada masa sekarang, yang kita tahu sekarang ini pun dari semuanya daripada Nabi SAW. Maka yang kita tahu, contohnya kita tahu katanya sembahyang nak bagi sah dianya kena muspenuhkan syarat dan rukun. Syarat nak sah sembahyang tu apa dia? Kena menghadap kiblat, kena menutupi aurat, kena suci daripada hadas dan najis. Kita tahu daripada mana? Kita ambil daripada mana? Kita dapat daripada mana? Semuanya dapat daripada Nabi SAW. Itu apa dia? Pesakaan daripada Nabi. Itu pesakaan daripada Nabi. Contohnya, kalau orang tanya, kamu dapat tahu daripada mana? Kata sembahyang kena buat gini, kena berdiri, kena rokok, kena akidah, kena sujud, kena apa? Maka kita jawab katanya, ini ambil daripada Nabi. Ini pesaka Nabi. Sebab tu dikatakan ilmu ialah pesaka. Pesakaan Nabi. Jadi pentinggalan Nabi. Nabi tinggal kepada kita akan ilmu. Dan pesaka segala nabi-nabi yang dulu. Pesakaan daripada nabi-nabi yang dulu. Jadi kita dapat ilmu, kita tahu kita dapat ilmu tentang, contohnya kita tahu kata Tuhan ada, Tuhan kuasa, sama dengan Nabi dulu. Itu pesakaan daripada Nabi dulu. Sebab tu dikatakan al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Orang yang alim, orang yang dapat pesaka daripada segala nabi. Apa sebab ilmu tu pesaka? Sebab ilmu tu ialah pesakaan. Ilmu ialah pesakaan daripada Nabi. Ilmu ialah pesakaan daripada Nabi. Orang yang dapat pesaka ilmu dipanggilkan orang alim. Orang yang dapat ilmu itu dipanggilkan orang yang alim. Orang yang alim, orang yang ada ilmu. Ilmu tu kena tahu apa dia? Ilmu tu kena tersakaan Nabi. Sebab tu dikatakan al-ulama, orang-orang yang alim ialah orang yang dapat pesaka daripada Nabi. Siapa yang dikatakan orang alim, tengok kita tahu ke tidak tentang syarat sah sembahyang, syarat nak bagi syarat rukun. Itu alim bab sembahyang. Walaupun bab lain, ilmu lain kita tak tahu sekalipun, tapi dalam bab ni kita tahu, dalam bab ni dipanggil dah kata ni kita berilmu. Dengan sebab kita dah tahu katanya nak sembahyang, cara nak sembahyang nak bagi sepenuh, nak bagi sahnya kena buat begini. Belum pada nak sembahyang kena sediaan buat apa? Kena menutup aurat, kena menghadap kiblat, kena menyucikan daripada hadas dan menyuci daripada hadas dan najis. Kita dah tahu lah tu. Syarat nak bagi sah sembahyang, lagu-lagunya rukun sembahyang apa dia? Mulai daripada berdiri, takbiratul ihram, niat, baca Fatihah, itu kita dah tahu lah. Dah tahu panggil orang yang alim pada bab syarat rukun sembahyang. Bab lain itu tahu tak tahu serahlah. Tapi kita tahu gitu ambil daripada mana? Ambil daripada Nabi. Pesakaan daripada Nabi, pentinggalan daripada Nabi. Itu panggil katanya kita dapat pesaka daripada Nabi. Warasatul anbiya. Jangan pukul katanya orang alim, orang yang
ada ilmu banyak, jadi guru, jadi apa, tidak mesti gitu. Jadi setiap ilmu yang kita dapat sikit atau banyak tak sama. Ilmu yang ada pada kita tentang amalan ibadat, tentang bab i'tikad atau yang mana-mana yang kita dapat, yang kita dah belajar, yang dapat tahu, itu semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Itu ialah saka. Cumanya orang ini dapat saka daripada Nabi, saka yang banyak. Orang ini dapat saka daripada Nabi, saka tapi tak begitu banyak. Tapi semuanya orang yang ada ilmu, orang yang dapat saka daripada Nabi. Cumanya ilmu dia orang ni sikit, ilmu dia orang ni itu banyak. Tapi yang ada ilmu boleh dikatakan alim, mufradnya jamak dia al-ulama. Tapi di situ maka kita akhir pada katanya, dan bersabda Rasulullah SAW, bermula ilmu itu kehidupan Islam. Allahumma alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nastaghfir kama qara'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa nak kitab Rumi, boleh minta hubungi Ustaz Khairul Anwar. Siapa nak kitab Rumi, boleh hubungi Ustaz Khairul Anwar. Wallahu a'lam. Terima kasih Baba, Khairudin dengan Zainura. Terima kasih Baba, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Tak dengar suara. Dah suara. Terima kasih Baba. Assalamualaikum, Bapa sihat. Tak tahu terlekat di mana, tak. Suara tak boleh. Sama-sama. Ada dengar suara? Kita diri dulu. Tak dengar suara. Terima kasih Bapa.